Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di video ini dan dalam video ini kita nak menyambung bacaan kitab Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW. Dan hari ini kita nak masuk bab Nabi terasa hati dengan kedua orang isteri Nabi SAW. Nah, siapakah kedua isteri Nabi itu yang Nabi merajuk dan Nabi terasa hati itu? Ialah tak lain tak bukan adalah Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Hafsah. Now, Nabi ini terasa hati sampai Allah menegur kedua isteri Nabi SAW di dalam Al-Quran, bukan dalam hadis. Nah, ini nak menunjukkan betapa pentingnya, walaupun Nabi ini seorang Nabi, tapi tetap Allah merekodkan konflik yang berlaku di atas kehidupan Nabi, rumah tangga Nabi di dalam Al-Quran supaya menjadi pengajaran bagi kita. Nah, seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim dalam ayat yang keempat, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubakuma. Sadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung, iaitu untuk melakukan kebaikan. Dan Allah menegur Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Hafsah kerana mereka ni bergosip di antara mereka tentang Nabi SAW. So, ceritanya begini, Sayyidatina Aisyah waktu mereka ni berdua bertemu, mereka ini saling mengkongsikan mungkin apa yang Nabi buat, apa yang Nabi lakukan pada saat giliran masing-masing. So, Sayyidatina Hafsah, ini anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau memberitahu Sayyidatina Aisyah tentang perkara yang tak sepatutnya beliau katakan, dan ini Nabi sampaikan pada Hafsah, ataupun perkara yang dilakukan oleh Hafsah dan Nabi SAW, tapi dibagi tahu kepada Aisyah, Sayyidatina Aisyah. So Nabi SAW ni rasa macam geram sangat. Kenapa patutnya benda, contohnya lah ya, kita ada dua orang isteri, ini gambaran je lah ya. Kita ada dua orang isteri dan kita melakukan satu perkara dengan isteri yang pertama, dan perkara ni tak sepatutnya dibawa keluar daripada rumah. Nah, ini satu pengajaran yang boleh kita ambil sudut, perkara yang boleh kita ambil, iaitu janganlah kita bawa hal rumah tangga kita keluar rumah, hatta dengan ahli keluarga yang lain pun, melainkan kalau tak ada jalan lain, maksudnya jalan dah memang buntu sangat-sangat, barulah kita merujuk kepada seseorang yang bukan dalam rumah tersebut. So, Nabi SAW merasa sangat merajuklah, dia terasa hati. So, kan kita selalu mengatakan ya, yang kan Nabi SAW kan baik orangnya, takkan benda-benda kecil macam gini pun Nabi nak ambil hati. Nah, kita pun juga bila saat berkomunikasi, communicate dengan orang-orang yang senior kita lah, mak ataupun ayah, ya sikit-sikit nak merajuk, sikit-sikit nak terasa hati, nak ambil hati. Boleh nak ambil hati kalau ianya bersesuaian dengan perkara yang dibincangkan ataupun yang dikemukakan. Maknanya ini cerita rumah tangga Nabi, dia dengan Hafsah, tapi Hafsah pula dia bagi tahu dekat Aisyah tentang mungkin Nabi buat macam ni, macam itu ke apa kan. Jadi benda personal yang berlaku dibilang Aisyah. Jadi Nabi dapat tahu, dan Allah pula menegur Aisyah dan Sayyidatina Hafsah, janganlah kamu ni buat macam ni, dan bertaubatlah kalau kamu nak kebaikan, maka bertaubatlah. Macam itu, sampai ditegur oleh Allah. Kita ambil hati, kita buat orang terasa hati pun Allah tak ditegur. Jadi ini adalah satu perkara yang boleh kita pelajari. Maknanya semua orang, termasuk Nabi sendiri, berhak untuk terasa hati kita. Jadi janganlah kita ingat kita seorang je, mungkin kita faktor umur kita, sebab tu asyik sensitif, asyik nak marah-marah dan sebagainya. Nabi SAW pun ada perasaan yang macam itu juga. Tapi apa yang Nabi buat? Nabi terus meninggalkan kedua mereka selama sebulan. Nabi tak jumpa pun mereka. Nabi saking merajuknya Nabi tak jumpa mereka selama sebulan. Kita tak boleh lain, nak tidur mana kita sebulan ya. Jadi kata tuan kitab ini satu fakta yang menarik, iaitu dia kata jika kita mengkaji Al-Quran, kita dapati bahawa Allah hanya rakam kes-kes konflik rumah tangga Nabi dalam Al-Quran. Kalau kita kaji Al-Quran,
kita dapati mana ada cerita pasal Nabi, romantiknya Nabi, sweetnya Nabi. Kan sekarang macam trending orang cakap sweetnya Nabi. Tak ada pun disebutkan dalam Al-Quran berkenaan dengan Nabi ni orang yang pengasih, penyayang. Tapi bahkan ditonjolkan, dikemukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, direkodkan dalam Al-Quran berkenaan dengan konflik-konflik yang pernah Nabi lakukan ataupun yang pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu ayat pun tentang babak romantik Nabi, walhal sangat banyak sebagaimana yang terakam dalam hadis. Jadi bab-bab romantiknya Nabi itu berlaku banyak dalam hadis, tapi yang bab-bab yang ada konflik dengan isteri, selalunya Allah akan rekodkan di dalam Al-Quran. Nah, ini bukti supaya kita ini, maknanya kalau kita tak tahu, Ustaz baru tahu, maknanya kita tak habis kaji lagi lah. Termasuklah yang bercakap ni juga. Ya. Jadi ini it's an eye opener. Satu lagi sebab kenapa kita harus baca Al-Quran, kerana ia dapat kita akan mendapat pengajaran bukan sekadar bab ibadah, bahkan bab rumah tangga, bagaimana nak menyelesaikan rumah tangga, nak mengurus rumah tangga. Dan apabila kalau kita tersalah cakap, terbuat orang terasa hati, apakah jalan penyelesaiannya. So begitulah ya. Itu saja yang kita boleh kongsikan pada video ini. Terima kasih kepada anda yang sudah menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.